Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita pada malam ni. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan kita beramal. Dan insya-Allah mudah-mudahan dalam keadaan kita mempunyai kesedaran yang disebut sebagai al-wa'yun as-sahih, kesedaran yang sebenar, yang benar, yang sahih. Dan kesedaran yang sebenar inilah sebenarnya amat diperlukan pada hari ini, kerana hari ini kita ada ramai orang Islam, tapi ada berbagai perkara, mereka dalam keadaan lalai dan terputus daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita melihat hari ini orang Islam, dan walaupun alhamdulillah ada yang mempunyai kesedaran, tetapi masih ramai, majoriti yang berada dalam keadaan terpisah daripada hakikat Islam. Malahan ada yang terpisah daripada beriman kepada Allah walaupun mereka Islam. Jadi pada malam ini bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah dan awal Muharram, maka marilah sama-sama kita mengimbas kembali akan beberapa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hijrah ini, dan mudah-mudahan dia akan menjadi sebahagian daripada amalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir lana umurana. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 218, surah yang sering kita sebut dalam keadaan, dalam suasana pada hari ini, di mana kita melihat firman Allah ini benar-benar menjadi prinsip asas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang ataupun yang dan berjihad pada jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hadis ini, ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 218, menggambarkan kepada kita bagaimana ada 3 jenis manusia yang mengharapkan kepada rahmat Allah,
Itu yang pertama, orang yang beriman. Yang beriman, yang hatinya sentiasa terikat dengan Allah, akalnya sentiasa berfikir untuk mendekati Allah, sampai menuju kepada Allah. Akalnya ada kesedaran, hatinya dibersihkan, mentauhidkan Allah. Orang yang beriman, dan seluruh fitrahnya, perasaannya, nalurinya sejahtera, terikat dengan Allah. Ini tiga perkara yang perlu kita siapkan. Al-aqlu wa'i. Al-aqlu wa'i ni akal yang sedar. Akal yang sedar ni tak sama dengan akal yang berilmu. Ada orang dia ada ilmu tapi dia tidak ada kesedaran. Maknanya dia ada hidayah tapi dia tidak ada taufik. Jadi sedar ni maknanya seseorang yang mendapat taufik daripada Allah. Taufik ni maknanya diberikan kekuatan untuk beramal. Seseorang yang diberikan kekuatan untuk beramal, dia mendapat at-taufik. Tapi kalau kita ada ilmu tapi kita tak boleh nak amal, maka kita tak dapat taufik lagi. Dan bila tak dapat taufik, kita tidak beramal. Bila tidak beramal, maka kita ni sebenarnya masih berangan-angan lagi. Berangan nak masuk syurga kan. Keluar dalam FB kan, doa-doa, ya Allah masukkan dalam syurga, contohnya kan. Berangan nak jadi ikhlas kan. Orang yang ikhlas lebih baik, bagai-bagai lah perkataan-perkataan, quotation. Jadi hari ini ramai orang menulis dalam FB, tulis dalam Instagram, malahan ada yang berlakon dengan TikTok. Termasuk ustaz-ustaz pun banyak berlakon, nak jadi pelakon sekarang. Jadi segala bentuk lakonan, segala bentuk quotation, perkataan-perkataan yang ditulis itu baru bentuk hidayah. Maknanya baru ada hidayah. Ada hidayah ni maknanya baru ada ilmu, baru tahulah macam itu. Dan ilmu ini kalau tidak diberikan oleh Allah at-taufiq, maka dia tak boleh diamalkan. Kita cerita pasal ikhlas, kita tulis pasal ikhlas, kita bercakap pasal ikhlas, tapi tidak ada taufik daripada Allah, maka kita tak boleh laksana. Ikhlas tak boleh, tidak boleh lahir dalam kehidupan. Ini masalah. Masalah. Jadi terutamanya pada hari ini kan, kita lihat kan, keadaan umat Islam cacar merebah, kefahaman dia. Ada yang mengatakan bahawa dia buat sesuatu itu ikhlas, tapi maksiat. Benda yang maksiat dia buat tapi dia kata ikhlas. Jadi dia ingat ikhlas tu ikhlas sahaja kan. Baik, jadi orang yang beriman mestilah dia ada ilmu, dan ilmunya itu berdasarkan kepada al-aqlu wa'i, akal yang sedar, akal yang ada kesedaran. Jadi sebab itu kekuatan tarbiyah bukan kepada tausiah, bukan kepada ceramah, bukan kepada dengar ceramah. Itu baru mukaddimah. Mukaddimah kepada dipanggil tau'iyah. Tau'iyah ni apa? Tau'iyah ni proses untuk mendapatkan ilmu. Tau'iyah. Itu proses dapat ilmu, baru mukaddimah kepada tarbiyah. Maknanya nak dapat hidayah. Apa maksud tarbiyah? Maksud tarbiyah ini ialah kita ini berada dalam proses untuk berubah, islah. Itu maksud tarbiyah. Maknanya natijah tarbiyah bukan kepada ceramah, bukan kepada kita duduk dalam majlis ilmu sahaja, tetapi natijah tarbiyah ialah lahirnya amal dan lahirnya akhlak, adab. Lahirnya akhlak, adab, barulah tarbiyah berjalan. Dan adab yang dan akhlak yang ada juga kadang-kadang pun bukan kerana Allah juga. Dia masih tak bersih lagi kadang-kadang akhlak tu. Kadang-kadang adab dan akhlak tu dilahir daripada lakonan. Macam kita tengok cerita munafik. Cerita munafik. Cerita munafik ni kan, ada orang
ustaz, tapi dia berlakon. Dia berlakon. Jadi berlakon tu boleh dibuat. Jadi akhlak ni bukan lahir daripada lakonan. Dia bukan lahir daripada kita kata nak buat baik macam itu. Tapi dia lahir daripada proses perubahan yang ada dalam hati, yang mana hati itu telah diberikan cahaya. Dengan cahaya itu lahir dalam bentuk amal yang soleh. Dia bukan berfikir kita beramal. Dia lahir dalam bentuk hati yang mendorong dia untuk melahirkan kekuatan amal. Jadi orang beriman ni, yang pertama, akal dia sedang. Ini sering kita sebut. Kenapa? Kerana di situ bermulanya kekuatan untuk basirah. Jadi basirah ni entiti dia 3. Mesti ada akal yang sedang, mesti ada hati yang bersih, mesti ada fitrah yang salimah. Ketiga-tiga ni diproses tiga-tiga ni, sehingga akhirnya terbentuklah cahaya-cahaya yang akan menjadi ilmu min ladunna, iaitu ilmu daripada kami, ilmu daripada Allah. Kerana hari ini kan, perkara-perkara yang berlaku di hadapan kita ni banyak tipu daya. Baru-baru ni balik Mekah, tengok di Mekah nampak macam as-sa'ah, jam nak mengingati waktu salat. Nampak cantik. Bila waktu maghrib ke apa, dia akan keluar laser dia. Kalau malam raya tu, dia keluar laser dia macam-macam lah. Jadi menarik lah. Kemudian di atas ni ada bulan sabit. Bulan sabit. Tapi bulan sabit dia terbalik. Patutnya bulan sabit bentuk macam gini kan, begini ataupun macam gini kan. Macam ni bulan sabit. Tapi dia bentuk macam ni kan. Jadi bulan sabit terbalik. Jadi bila tengok bulan sabit terbalik, kalau kita perhati cerita-cerita hantu-hantu kan, rupa-rupanya tanduk iblis. Tanduk iblis. Bukan tanduk ustaz iblis. Ada orang ustaz iblis, tanduk iblis. Jadi sekarang ni dah keliling dah. Semua menyarat dia, semua menara dia ada tanduk iblis, tinggi, beratus. Jadi di dalam tu juga ada lambang mata, mata satu. Saya tak nak tunjuk kat sini lah, tak kan, mata satu. Tak kita boleh masuk Mekah pula. Mata di mana-mana, mata satu. Jadi bila kita melihat yang tersurat cantik, yang tersirat ada benda lain. Yang tersurat, yang nampak dengan kasar, masjid indah, besar, cantik, memang cantik lah. Antara masjid yang paling cantik lah kata-kata kat dunia ni, Masjid Haram. Cantik, hebat, tinggi. Ada banyak dia punya pintunya, macam-macam. Kemudian selepas tu kan, dia punya aircon dia indah, dia punya ukiran pada batu cantik lah. Jadi sehingga kita kagum dengan masjid yang ada. Bila kagum dengan masjid, terlupa dengan Kaabah. Kaabah dia nampak hitam, tak ada apa. Nak pergi ke Kaabah susah, ramai orang, penuh tawaf. Jadi nak pergi susah, nak masuk pun susah, nak keluar senang. Jadi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi apabila akal ini ada kesedaran, Allah bagi cahaya, maka dia bukan nampak yang tersurat saja, nampak yang tersirat. Nampak yang tersirat. Dan bagaimana digambarkan oleh Imam Al-Banna, bagaimana digambarkan Imam Al-Banna, bahawa Allah bukan hanya mencipta manusia, tetapi dia mencipta sistem untuk mentarbiah manusia.
Jadi rupa-rupanya kita perasan tak perasan, apa yang berlaku pada kita ni semuanya ada pengajaran. Semua. Tak ada satu pun tak ada pengajaran. Kita hidup tak ada berlaku apa-apa, sihat contohnya, pun ada pengajaran. Kita sakit, ada pengajaran. Kita hidup dengan keadaan mewah, ada makanan, ada minuman, ada tempat tinggal, semua ada, pun ada pelajaran. Kita hidup dalam keadaan susah, penuh dengan kesakitan, penderitaan, pun ada pengajaran. Jadi rupanya hidup kita ni satu pengajaran, ada hikmah. Macam mana hikmahnya? Apabila kita berhubungkan dengan Allah. Ini disebut innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang beriman ni maknanya hatinya, fikirannya melihat apa sahaja dia diikat dengan Allah, terikat dengan Allah. Ini suatu pelajaran. Tapi kalau kita tidak ada al-aqlu wa'i ini, kita akan leka, sesat. Kalau nak cium Hajar Aswad tu masih bergaduh lagi. Masih bergaduh. Boleh bergaduh sebab yang apa? Tempat semayang, rebut tempat semayang. Bergaduh. Ini dekat rumah Allah, Baitullahil Haram. Jadi maknanya akal tu ada ilmu tak? Ada, tapi tak boleh nak faham. Kerana tidak ada al-aqlul wa'i. Ini benda yang kadang-kadang kita tak perasan. Begitu juga al-qalbun zaki. Dan akal yang sedang, dia akan sentiasa dapat berfikir dan menghubungkan dengan Allah. Itu akal yang sedang. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, terdapat tanda-tanda ulul albab. Ini hujan. Sekarang ni hujan. Hujan ni pun ada pengajaran ni. Ada pengajaran. Cuma kita tak faham. Allah bagi cahaya min laduna, ilmu laduni daripada Allah ni, bukan waktu pagi ke petang ke tak, setiap masa. Setiap masa ada ilmu Allah. Cuma kita tak dapat detect, tak dapat kesan. Jadi ilmu Allah ni bukan benda yang berlaku ketika mungkin ajaib-ajaib saja. Jumpa orang ni, jumpa orang ni, apa ke tak. Dalam keadaan biasa pun ada ilmu Allah. Dalam keadaan biasa pun ada ilmu Allah. Maka akal yang sedang, dia akan sentiasa berinteraksi dengan Allah. Maka sentiasa ingat Allah. Alladzina yazkuruna Allah. Sentiasa ingat Allah. Jadi ini akal yang sedang. Jadi betul, pada malam ni kita nak tengok sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia melaksanakan hijrah, sebenarnya dia telah mempersiapkan sahabat untuk boleh berfikir dengan betul. Berfikir dengan betul. Boleh dengar? Boleh dengar? Bergema kan? Dekat ni boleh dengar. Kalau tak pakai lagi tak dengar. Turun dengan peace. Baik. Cuba cakap pelan-pelan boleh ya? Boleh. Masuk air.
Baik, kita tunggu sekejap tengah buat memperkemaskan surau. Hujan, insyaAllah hujan tak lama ni, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita terus. Baik, jadi kita cubalah pelan-pelan ya, insyaAllah. Jadi pada hari ini, bila kita pergi ke Mekah baru-baru ni, pergi ke Muzdalifah, Mina, pergi ke Madinah dan tempat-tempat yang lain, berita baiknya orang Islam yang baik-baik ramai. Orang Islam yang insya-Allah soleh ramai, solehah ramai. Walaupun ada banyak kelemahan, tapi orang Islam yang baik-baik ramai. Termasuklah askar-askar yang jaga, polis-polis yang jaga. Walaupun nampak kasar suara dia, tapi baik. Jadi insya-Allah kebaikan umat sudah mula nampak. Cuma untuk melaksanakan hijrah, untuk melaksanakan jihad ataupun perjuangan, yang itu jauh lagi, masih jauh. Dan sebab itulah kita pada malam ni nak sama-sama melihat tentang beberapa perkara sempena dengan Ma'al Hijrah. Dan Ma'al Hijrah ni ialah tahun baru kepada kalender Islam yang telah diberi oleh ataupun yang telah dimulakan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang menetapkan hijrah ini sebagai tahun yang bukan tahun hijrah itu ialah pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia bukan di zaman Nabi, zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun hijrah ni tak ada. Jadi sebab tu ada orang kata sambut Ma'al Hijrah ni bid'ah, sebab memang Nabi tak buat. Sayyidina Abu Bakar pun tak buat, tak ada. Tapi ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada, iaitu apabila Sayyidina Umar bin Khattab setelah mewarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka ketika itu keadaan sudah mula aman sedikit. Zaman Rasulullah SAW sibuk dengan berbagai perkara perjuangannya, dan kemudian sampailah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masih lagi sibuk dengan peperangan murtad, kaum murtad, orang yang murtad. Kemudian di zaman Umar masih lagi ada jihad sebagainya, tapi keadaannya sudah mula tenang. Dan apabila telah mula tenang, maka Sayyidina Umar bin Khattab telah mula melihat kepada pengurusan negara Islam pada masa itu. Maka timbul satu peristiwa di mana dia telah mendapat surat daripada Abu Musa Al-Asy'ari dan juga daripada beberapa sahabat-sahabat gubernur di tempat lain. Dan setiap surat tu menggunakan masa yang berbeza-beza. Ada yang menggunakan musim panas, ada yang menggunakan tahun-tahun jahiliah, ada macam-macam. Jadi maka Sayyidina Umar tengok ada macam-macam surat. Satu surat, dua surat, tiga surat, tarikhnya sama, tapi tahun berbeza-beza. Jadi Sayyidina Umar panggil semua sahabat-sahabat dia, sahabat-sahabat yang besar-besar. Maka Sayyidina Umar bersyarat, kita kena ada tarikh kita sendiri. Ni ikut Masihi lah, ikut mana-mana ni kan. Maka dia pun akhirnya dia membaik sahabat-sahabat mengambil keputusan untuk mengurutkan tahun berdasarkan kepada peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Kerana peristiwa hijrah itu adalah peristiwa yang besar. Jadi 3 peristiwa besar yang kita kena ambil pengajaran. Yang pertama, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua peristiwa Isra' Mi'raj. Yang ketiga peristiwa hijrah. Ada tiga ni besar. Jadi peristiwa hijrah ini satu peristiwa yang besar, dan hijrah pada tahun ini tahun 1445, nak masuk kepada tahun 1445 ini, kita sudah menghampiri ataupun mungkin pun dah masuk tahun 100 tahun Osmania, kejatuhan Osmania. Jadi sebab itulah hijrah pada tahun ini bukan sahaja sekadar hijrah biasa yang kita nak kena perhatikan, tetapi kita kena lihat secara kritis, secara lebih menyeluruh. Jadi sinilah kita akan tengok sedikit kan apa yang digambar dengan maksud hijrah itu. Sebenarnya kita akan tengok realiti sekarang. Hijrah itu berasal dari perkataan hajara, hajara, maknanya berpindah, berubah. Jadi hijrah ni berpindah, berubah. Sama ada tempat ke, keadaan ke, sifat ke, ataupun juga bermaksud memutuskan, putus. Kita tak sama dengan yang sebelum, putus. Ataupun maksudnya memutuskan dengan manusia, dengan hubungan yang lain. Ataupun hajara juga bermaksud panas, panas sangat, panas yang menyengat gitu. Jadi dalam hal ini maka kita boleh melihat kepada beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran yang menunjukkan tentang hijrah ini. Ada 31 kali Allah sebut dalam Quran makna hijrah itu. Jadi kita ringkaskan. Yang pertama dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 5. Maksud hijrah perintah meninggalkan keburukan dan maksiat. Jadi surah Al-Mudaththir maksud hijrah, ayatnya boleh tengok boleh lah. Mudaththir ayat 5, ayat 5. Maknanya hijrah maknanya tinggalkan keburukan, tinggalkan kemaksiatan. Yang kedua surah An-Nisa ayat 34. Surah An-Nisa ayat 34, maksud hijrah ni berpaling daripada isteri yang tidak patuh. Isteri yang musyrik, isteri yang tidak patuh, maka berpaling, itu pun hijrah juga. Kemudian dalam surah Muzammil ayat 10, maksud hijrah daripada ayat itu meninggalkan orang yang tidak beriman. Orang tak beriman tinggalkan dengan cara baik, tanpa melukakan hati. Tinggalkan orang yang tidak beriman, kerana dia ada pengaruh pada iman kita. Apa yang ada pengaruh pada iman kita, kena tinggalkan. Kemudian yang kelima, meninggalkan tempat, keadaan dan sifat. Kita tinggalkan sesuatu kerana menuntut redha Allah. Ini surah An-Nisa ayat 89. Jadi ada 31, ada banyak lagi lah. Tapi nak cara ringkasnya, bila sebut hijrah, Allah gabungkan dengan jihad. Jihad bukan nama orang, jihad dia berjuang. Jadi inilah yang menariknya. Bila Allah sebut hijrah, Allah sebut jihad. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Jadi Allah tak sebut pula orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad. Allah sebut tu. Wal ladzina hajaru, wal ladzina hajaru wajahadu terus berjihad. Hijrah, jihad Allah gabungkan. Jadi maknanya hijrah ni bukan senang lah, susah. Dia perlukan kepada kekuatan jihad. Kekuatan jihad. Jadi bila sebut masuk tahun baru ni, bersempena hijrah ni, maknanya hijrah ini ialah sesuatu yang lahir daripada iman, yang menguji iman kita, yakin kita pada Allah, pada janji Allah. Boleh tak kita tinggalkan perkara yang merosakkan iman, perkara yang merosakkan agama? Jadi nak tinggalkan tu, wajahadu, kena berjihad. Jadi hijrah dengan jihad ni tak lama.
tak lama. Kalau dah suruh peperangan pun, peperangan Badar pun tak lama daripada peristiwa hijrah. Di sini kita lihat, bila kita faham maksud hijrah itu, maka sebenarnya dia sama dengan jihad, sama dengan berjuang. Dan inilah perkara yang kita nak kena faham. Sebab itu hari ini ramai orang yang tidak boleh berhijrah, kerana rupanya hijrah itu ada jihad di belakangnya. Apa maksud jihad? Jahada ataupun al-juhdi, maknanya bersusah payah. Jihad ni maknanya bersusah payah. Sebab tu kita tengok sahabat kita jihad sentiasa bekerja keras, bersusah payah. Ada sahabat kita nama jihad, sentiasa dia bekerja keras. Jadi jihad ni al-juhdi. Jadi kalau kita buat sesuatu sampai letih, sampai penat, sampai tertidur, macam itu, mendengar dengan penuh kesusahan tadi, membuat penuh kesusahan, maka itu jihad, jihad. Dan di sinilah jihad itu pula adalah sesuatu yang diasaskan oleh niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu jihad ini adalah satu perkara yang besar. Jadi sebab itulah kenapa hijrah dan jihad ini besar dan susah, dan ada satu yang disebut sebagai pengorbanan. Pengorbanan, kena korban, kena korban. Kerana hijrah dan jihad membawa maksud menegakkan khilafah Islam. Menjadi tujuan utama dijadikan manusia menegakkan khilafah Islam. Allah firman dalam Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika mana khalifah ditegakkan? Ketika hijrah dan jihad. Ketika iman, iman ialah persiapan, persediaan, proses. Jadi rupa-rupanya yang kita buat sekarang ni, sembahyang, puasa, haji, kita baca Quran, bangun malam, berzikir, semua tu tak sampai lagi maksud memenuhi prinsip-prinsip kita dicipta oleh Allah. Kita dicipta oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, supaya menegakkan khalifah. Jadi untuk menegakkan khalifah mesti ada allazina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Maknanya orang yang boleh berhijrah dan boleh berjihad fi sabilillah. Jadi kalau kita sembahyang makin letih, makin lemah, makin sakit, maka sembahyang kita tu kena cek betul tak sembahyang kita. Sembahyang semakin kuat, semakin sembahyang semakin kuat, macam itu. Semakin baca Quran semakin kuat, semakin berzikir semakin kuat. Dia bukan makin banyak buat ibadah makin lemah. Sebab itulah dalam peristiwa haji baru-baru ni, kita belajar banyak kita belajar. Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuklah dekat tanah haram ni semua kena cash, semua kena cash. Sebab dia punya pahala 100,000 kali ganda. Kalau kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita baca sekali tu sama macam 100,000 kali baca. Kalau kita baca 1000 kali dah 1,000,000 kali. 1,000,000 kali baca qul huwallahu ahad. Jadi sebab tu antara amalan-amalan akhir zaman yang perlu kita perhati adalah amalan berganda. Amalan berganda. Sebab ada orang tanya dengan saya satu ketika dulu, Ustaz, macam mana Nabi proses sahabat-sahabat 13 tahun kan? Jadi pada hari ini Nabi kata apa? Orang yang berjuang pada akhir zaman, ketika mana aku dah tak ada, Nabi dah wafat, maka pahalanya, kekuatannya 50 kali ganda dari kekuatan sahabat Nabi SAW. Jadi 50 kali ganda itu tak banyak sangat. Jadi kita kena ambil peluang, kalau boleh kita pergi ke tempat-tempat yang boleh menggandakan doa, menggandakan amal. Salah satunya di Mekah Al-Mukarramah. Jadi insya-Allah kita akan buat program nanti untuk umrah. Insya-Allah. Siapa yang boleh ambil cuti, ambil 40 hari. Kita akan
beruzlah di sana 40 hari. 40 hari akan ada amalan-amalan yang telah ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan amalan-amalan yang dicadangkan oleh para ulama muhaqqiqin, ulama yang memperjuangkan tauhid Allah. Jadi kita akan beramal di sana 40 hari. Kalau bolehlah 40 hari. Siapa yang boleh salat berjamaah di masjid 40 hari, insya-Allah Allah akan bersihkan hati dia daripada syirik, dan Allah akan selamatkan syirik dan munafik, dan Allah akan selamatkan dia daripada neraka. Allah akan cabut daripada neraka. Maka 40 hari itu bila kita buat umrah nanti, insya-Allah, kan, maka mudah-mudahan habis 40 hari itu balik Malaysia kita ada bekalan untuk berhadapan dengan kemunculan Dajjal. Jadi insya-Allah kita akan mula dalam bulan 8, akhir bulan 8. Pada siapa-siapa sahabat-sahabat yang berminat, boleh. Sahabat-sahabat yang kata saya tak ada duit, macam mana? InsyaAllah kita pakat tolong-tolong sama kita. Tolong-tolong sama kita. Jadi sahabat yang ada duit pergi dulu dekat sana dulu 40 hari. Sebut nama sahabat-sahabat yang tak ada duit kat Malaysia. Sebut nama dia di sana, di Multazam. Angkat tangan minta ke Allah, ya Allah, sahabat aku sekian bin sekian, sekian binti sekian, ya Allah, dia nak datang tapi tak ada duit, ya Allah, tolonglah ya Allah, kesian dia, ya Allah. Doa. Next dia datang. Bila dia datang, dia pula doa sahabat yang tak boleh lagi. Ya Allah, sahabat aku sekian-sekian, dia nak datang tapi tak sihat, sakit, ya Allah, dia tak boleh bergerak. Ada satu kisah tu, seorang ni dia sakit, lumpuh. Allah izin dia lumpuh. Orang ajak dia buat umrah. Dia kata macam mana nak pergi, nak gerak pun susah, nak tolak apa semua orang. Allah izin dekat Mekah dia boleh berjalan. Dekat Mekah dia boleh berjalan. Nak buat, dia boleh berjalan, Allah izin. Iman yang kuat tu Allah bahagi. Jadi tidak mustahil. Jadi kita buat program ni. Kita sebut seorang-seorang nama sahabat kita. Kita ada 40 hari kat sana. Macam mana nak 40 hari? Travel agent selalu 40 hari je. InsyaAllah kita ada jalan. InsyaAllah kita ada jalan. Nanti kita bincang-bincang. Tapi tak boleh bincang dekat VIP, kan? Jadi sekarang ni kita lihat bagaimana kita perlu kepada amalan. Jadi yang kita buat sekarang ni, ini belum beramal lagi, baru kan 1/3, 30%. Yang kita beramal hari ini baru 30%. Apa maksud 30%? Baru innal ladzina amanu. Orang yang beriman dia beramal. Dia amal itu 30%, sehingga dia boleh wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sehingga dia boleh berhijrah, tinggalkan kelemahan, tinggalkan segala perkara yang menghambat dia untuk dekat dengan Allah, untuk tegakkan Islam, dan kemudian wajahan berjihad fi sabilillah, baru dia 100%. Baru 100%. Jadi kita jangan puas hati dengan amalan kita. Oh, saya dah ceramah, sekali ceramah 10,000 orang datang, 100,000 orang datang, tapi ceramah hijrah tak hijrah. Kita akan bincang nanti kita. Jadi innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, 3 prinsip ni kita buat betul-betul, barulah kita masuk dalam kategori yang Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa may yujaddidu laha dinaha, orang yang akan mentajdidkan agamanya. Maknanya akan jadi orang yang membina kebangkitan. Jadi kebangkitan ni tak cukup dengan semayang. Sebab tu musuh tak marah kita pergi semayang, tak marah. Musuh tak marah kita naik haji, tak marah, pergilah, tak apa. Musuh tak marah kita buat apa selawat, tak marah. Tapi musuh akan marah bila kita bergabung dengan iman. Wallazina hajaru, mula berhijrah.
mula membina kekuatan umat, kekuatan Islam, membina sistem Islam sedikit demi sedikit. Mula dia heran, mula dia marah, mula membina. Kita nak kembali baliklah kepada sistem ekonomi Islam. Dia mula marah, tak boleh, kena ikut ni liberal kapitalis, kena ikut. Kena ikut baru boleh. Nak guna sistem dinar tak boleh. Kalau nak dinar, guna digital dinar tak boleh. Digital juga kena guna digital dinar. Dia tipu juga, pusing juga. Dinar yang betul tak boleh, digital dinar. Tak apalah kalau digital dinar memang based on emas, tak apa. Ni digital dinar based on yang lain. Dan orang yang jaga pun tak amanah. Jadi kalau kita tengok hakikat sebab tu Allah tak bagi kemenangan kepada umat Islam. Kenapa? Sebab umat Islam tak faham maksud inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tak faham. Kenapa tak faham? Kerana terlalu banyak western idea. Dia hantar kita ke Amerika, dia hantar kita ke Eropah, UK, balik UK cakap pun Melayu pun dah slang British. Cakap Melayu pun dah slang British dah. Cakap Melayu dah slang cowboy, pergi Texas. Jadi kita dah berbangga dengan ilmu yang kita dapat daripada western, ideanya, pemikirannya, perasaannya. Kita berbangga. Kalau belajar lokal, belajar lokal. Kau belajar mana? US, UK kan? UK kat mana? Ulu Kelang. UK juga kan? UK perdana kan? Ada juga UK kan? Jadi kita lihat hari ni, oleh kerana mental kita, pemikiran kita, hati kita dah western dah ambil dah. Tak bangga dengan Islam. Belajar mana? Pelan-pelan cakap Azhar kan? Pelan-pelan Azhar je. Belajar mana? Pondok. Lagi dah pondok kan? Tak standard lah belajar pondok. Jadi Islam ni dia jadi ini pemikiran western, pemikiran. Kemudian zaman Mahathir pula, pemikiran pandang ke timur pula, Jepun pula. Tak tengok Quran, tak tengok sirah. Jadi kita tengok hari ni akal kita ni dah dibelit dengan belitan syaitan, sehingga kita susah nak keluar. Kita berbangga dengan sistem kapitalis, sistem sosialis, liberal, berbangga. Kita kena sekian. Baik, jadi sebab itulah hari ini Allah tak bagi menang pada umat Islam. Kalau beramal pun paling kuat, yang dia rasa puas hati, pergi umrah, pergi haji, balik dia panggil tuan haji. Bagi-bagi ni, baru-baru ni bila balik daripada sana tu, ada semua, saya tak tahu yang pergi haji, tuan haji, terus bagi tuan haji, terus dia bagi tuan haji kan? Jadi haji ni special lah. Itu kira maksimal lah, amal maksimal lah tu. Apa lagi nak buat? Haji, umrah. Padahal kat sana shopping ya. Shopping je kat sana. Kita tahulah, kita tengok gambar. Jadi nak sebutkan ini 1/3. Kita baru 1/3. Itu pun 1/3 ada korak. Imannya masih nipis, amalnya masih lagi ada tidak ikhlas, ada wujudnya, ada riaknya. Yang 1/3 itu baru korak. Macam mana kita nak tegakkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, perintah Allah? Jadi sebab itu kita kena faham, bila kita masuk tahun baru ini, tahun Ma'al Hijrah, kenapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan sahabat-sahabat Nabi yang ada pada masa itu bersepakat kita jadikan tarikh hijrah sebagai tarikh tahun supaya diingatkan, mengingatkan kita kepada peristiwa allazina hajaru wajahadu fi sabilillah, mereka yang berhijrah dan mereka yang berjihad pada jalan Allah. Jadi sebab itu bila saya sebut sekarang ni, kita insya-Allah ini ada beza pandangan, sama ada kita sudah pun sampai 100 tahun ataupun kita sedang memasuki 100 tahun daripada apa yang digambarkan sebagai tahun hijrah, tahun kejatuhan Osmaniyah.
yang di sisi pandangan tak apalah, yang mana pun. Tapi nak sebut sini, hijrah pada tahun ini kita kena faham bahawa hijrah bermaksud suatu yang digandingkan dengan jihad. Dan hijrah dan jihad itulah untuk membentuk kekuatan tajdid di akhir zaman. Sebab itu hari ini kalau kita sembahyang, sekadar kita puas hati boleh solat 100 rakaat, boleh baca Quran, tapi kita belum boleh lagi meninggalkan kejahatan kita, kemaksiatan kita. Belum meninggal lagi kita banyak asur, benda-benda yang buruk, maka kita belum lagi ada kekuatan. Walaupun boleh sembahyang sampai 1000 rakaat satu malam, puasa tiap-tiap hari, ada orang puasa tiap-tiap hari, tapi tak ada kekuatan, dan umat masih lagi kalah kerana amal umat masih di peringkat yang pertama, tahap al-iman wal amal, iman dan amal. Dia belum lagi berhijrah dan berjihad. Jadi sebab tu kita kata hari ini ramai orang tak faham akan maksud hijrah tadi. Mereka ingat hijrah ni sekadar kita tinggalkan, keluar daripada apa namanya, tak jadi artis, jadi orang yang pergi dakwah. Hijrah namanya. Itu sebahagian kecil daripada hijrah. Baik, antara hikmah yang telah diberi oleh para alim kita, para ulama yang ditarbiyah, ulama muhakkiki, dikata apa, al-muhajir. Ini bukan hadis, ni kata-kata ulama yang kita gabungkan. Al-muhajir man hajara su', wal mujahid man jahada hawa. Ini kata-kata hikmah. Kita gabungkan dua ni. Al-muhajir, seorang yang berhijrah itu adalah seorang yang meninggalkan perkara yang buruk dalam diri dia. Jadi selagi kita sembahyang tapi kita kekal dengan maksiat kita, kekal dengan keburukan kita, kita belum berhijrah lagi. Selagi kita salat tapi belum meningkatkan khusyuk kita, salat tapi khusyuk tak khusyuk, khusyuk sama, makin lama makin tak khusyuk, maka belum berhijrah. Maka kita baru 1/3 tersebut tadi. Jadi al-muhajir man hajara su', seorang yang berhijrah itu ialah seorang yang meninggalkan perkara yang buruk yang ada pada kehidupan dia. Jadi hijrah itu bermula di situ. Jadi maknanya orang Islam ini dia akan jadi kuat, semakin kuat kerana dia ada islah. Dari istilahnya islah, perbaiki. Jadi cuba kita cek malam ni, ada tak keburukan kita? Banyak keburukan kita. Ada tak kelemahan kita? Bertimbun-timbun kelemahan kita. Wal mujahid, orang yang berjihad pula, man jahada hawa, itu mereka yang melawan ni, yang bersusah-susah mengalahkan al-hawa, hawa nafsu dia, hawa dia. Kita makan, kenapa makan? Ni sedap ni. Sedap. Bila sedap kita makan, tak sedap tak maulah, pandai membazir makanan. Kenapa pakai? Ni mahal. Ni lah trend sekarang. Tudung, pakai tudung, trend sekarang. Kenapa pakai? Trend. Hawa nafsu. Jadi seorang yang berjihad, seorang yang melawan nafsu dia. Jadi hijrah, tinggalkan keburukan, jihad, lawan nafsu dia. Maka bila kita dah mula ada dua benda ni, maka kita dah mula buka pintu untuk berjuang di akhir zaman. Kalau sekadar sembahyang aja, ajak orang beri sembahyang aja, tapi kita tak meningkat, kita berdakwah, berceramah, tapi kita sendiri tak tengok peningkatan diri kita. Sebab tu insya-Allah ada satu tajuk yang kita akan bincang nanti, bagaimana peranan kita sebagai seorang yang boleh mendidik. Salah satunya mesti kita boleh menghubungkan diri kita dengan Allah
dan meningkatkan diri kita. Tiap-tiap hari mesti tertingkat, baru kita boleh jadi seorang yang pendakwah, murabbi. Kalau hari turun naik, itu belum lagi da'i, belum. Kita sendiri cakap boleh, ceramah boleh, tak ada masalah. Ceramah keluar hujah yang kita hafal, tak ada masalah. Kan? Nak jadi imam tak ada masalah. Tapi kita turun naik dengan maksiat, turun naik dengan maksiat. Kadang-kadang sama je. Maka kita belum lagi jadi pendakwah, belum lagi jadi murabbi, belum lagi jadi orang yang boleh nak membina kekuatan. Sebab hijrah tak berlaku, jihad tak berlaku, cuma semayang aja. Habis semayang tu kan mujahadah, betul mujahadah, tapi mujahadah yang tidak ada kekuatan untuk islah alam, untuk kita memperbaiki alam ini, menegakkan din Allah. Wa qatiluhum hatta wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Dan berjuanglah pada jalan Allah, berperang pada jalan Allah, hatta sehinggalah semua yang ada din ini hanyalah din daripada Allah, maksudnya Islam tertegak. Jadi sebab tu kita nak sebut ke sini, kita kena faham tujuan hijrah di sini sebenarnya ialah kita nak memahami kita kena meningkat. Kenapa kita kena meningkat? Ada orang kata tak apa, aku dah semayang dah. Ada orang lagi tak semayang langsung. Aku dah puasa, ada orang langsung tak puasa. Aku dah buat macam-macam kerja baik ni, orang langsung tak buat. Ada orang cakap begitu kan. Rupa-rupanya kalau kita tidak melaksanakan al-hijrah wal jihad fi sabilillah, maka kita tidak ada kekuatan. Kita akan ikut arus. Kenapa kita kena buat? Kerana siapa yang buat, Allah akan bagi pada dia apa? Rahmat. Sebab tu dalam ayat tadi kan, Allah mengatakan kepada kita siapa tiga manusia ni, tiga sifat tadi, kan, ulaika yarju rahmatullah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Apa rahmat Allah ni? Pertolongan Allah. Allah tolong, Allah bagi kekuatan, Allah bagi barakah, baru kita boleh nak berjuang. Sebab tu kalau kita berpuas hati dengan sembahyang kita sahaja, tapi sembahyang tu tidak meningkat, maka kita belum lagi berlaku hijrah, belum lagi berlaku jihad. Jihad nak lawan nafsu, kan? Allahu Akbar, masa kita takbir tu ingat Allah. Tapi kita kena baca Fatihah tu, tiba-tiba ingat benda lain. Tengah baca Fatihah, benda lain pula, kan? Benda lain pula masuk. Maknanya kita tidak dapat kalahkan nafsu kita. Kita tak dapat kalahkan bisikan syaitan. Syaitan bisik kat kita, oi, ni tak buat lagi ni, kerja ni tak buat lagi ni, kan? Apa ni, ada program ni, ada ni, macam-macam. Bisik, dia bisik kat kita. Kita pun ikut bisikan dia. Akhirnya terlupa beberapa rakaat. Akhirnya kita lalai terus. Kenapa? Dia duduk bisik kat kita. Kenapa dia boleh bisik kat kita? Kerana hati kita terputus daripada Allah. Sembahyang tapi terputus. Jadi betul sembahyang ni nak kena baca, hati kena baca, lidah kena baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar lidah baca, hati kena baca sekali. Ulama suruh kita buat macam itu. Kenapa? Itulah maksudnya hudurul qalb. Maknanya menghadirkan hati, hati baca sama. Jangan biarkan hati menganggur, tak buat apa-apa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita baca masa rakaat. Hati pun baca sekali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baca sekali. Habis tu jangan biarkan kosong. Allahu Akbar ataupun sami Allahu liman hamidah. Maknanya habis, jangan biar kosong. Jangan biar lama. Dah habis 3 kali baca tu, kan? Kalau kita baca 5 kali, tak apa, terpulang lah, kan? Itu sunat, kan? Bacalah
Tapi 3 kali ni kalau berjemaah tak boleh panjang-panjang sangat. Katalah 3 kali habis, terus naik. Sami Allahu liman hamidah. Kita jangan biar ada kosong tanpa zikir. Habis Rabbana walakal hamd. Kalau kita baca panjang apa pun boleh. Allahu akbar. Hanya Rabbana walakal hamd tu baca tu jangan banyak laju-laju. Ada tamakninah. Berhenti sebentar. Tapi berhenti sebentar dalam zikir, bukan berhenti sebentar kosong, bukan. Jadi dalam solat ni tak ada sikit pun kita terputus daripada Allah. Allahu akbar, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis terus Allahu akbar. Jangan kita biar lama-lama. Kalau nak berdoa, pastikan berdoa dalam hati. Jangan kita doa pula doa mengapu. Jangan doa mengapu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak ingat apa nak minta. Tak ingat nak minta apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah aja. Allahu akbar. Jadi dah lalai dah, lalai. Kita tak nak lalai dalam solat. Ini contoh. Jadi yang kita ada dalam solat, kita bawa keluar solat. Dalam luar solat tak ada satu saat pun terputus dari zikir. Sama juga. Ataupun berfikir, sama juga. Ini maknanya hijrah wa jihad. Maknanya kita sentiasa meningkatkan diri kita. Meningkatkan diri kita. Barulah kita boleh tajdid. Barulah termasuk dalam golongan may yujaddidullaha dinaha. Mereka yang akan mentajdidkan, membangkitkan agama ni di akhir zaman. Baru boleh naik sebab kita ada kekuatan. Sebab tu orang hari ni lepas semayang kan, habis semayang terus dia buka dia punya handphone ke apa, tengok benda-benda maksiat juga. Sebab apa? Tengah semayang dah teringat benda maksiat. Jadi semayang, puasa, tapi rupanya setakatnya, sekadarnya. Agaknya akan dibakar tak oleh Allah dalam neraka dia. Kalau kita berkeadaan demikian, tidak islah, tidak taubat, agaknya Allah akan bakar tak? InsyaAllah Allah akan bakar. Sebab tu orang Islam pun masuk neraka juga. Kenapa? Inilah dosa-dosa ni. Dan dosa tidak bertambah. Jadi sebab itulah bila tidak ada hijrah dan tidak ada jihad fisabilillah, maka kita akan ikut arus. Sebab kita tak meningkat. Kita sama je, hari ni sama je, besok pun sama je. Jadi yang bawa kita arus. Jadi yang mengikat kita, rahmat Allah tadi tu, Allah ikat kita dengan iman Islam tadi, ikat kita dengan kekuatan tadi bila berlaku allazina hajaru wajahadu fi sabilillah. Bila seorang tu berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, barulah Allah ada rahmat dia kat situ. Sebab Allah gambarkan kat sini, orang yang ada 3 sifat besar ni, mereka ni mendapat rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Mereka begini sebab mereka mengharapkan rahmat Allah. Ni pun nak training juga ni kan. Gangguan anak-anak ni kan. Ada orang yang tak ada anak, dia tak faham kan. Dengar cakap, apa ni bising lah. Oi, diamlah sikit. Amin, diam sikit. Macam tu kan. Orang yang tak ada anak, kalau lah tak ada anak, telinga dia dah lali dah, tak apa. Kalau tak dengar suara Amin bising, rindu. Apa jadi kat Amin ni? Senyum kan? Macam tu kan. Jadi kita ni yang tak ada anak lagi ni kan, yang masih bujang lagi contoh kan, kena latih lah kan. Telinga ni kan, dia boleh asingkan antara anak-anak tu zikir pun, zikir tu antara anak-anak dengan fokus kat ceramah. Tapi kalau bising sangat, orang nak rakam tak boleh juga kan. Jadi mak ayah kena tengok jugalah. Kalau keterlaluan kan, kalau sikit-sikit tak apalah kan. Baik, jadi yang penting kenapa perlu 3 ni, al-iman mai tarbiyah. Tarbiyah dia amal dia, amal fardiyah, amal khusus, amal untuk diri kita. Kemudian berhijrah dan kemudian berjihad
Maka tiga-tiga ni mereka yang nak mengharapkan rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Barulah Dajjal datang, insya-Allah kita tidak akan sesat, insya-Allah. Barulah tentu Dajjal datang, kita tak takut. Sebab tu saya kata tadi, hujan tadi dia tarbiyah kan. Masa hujan tadi kan, kejap tu terbuka ni, terbuka tu sebagainya, hujan apa sebagainya, kita kan sabar. Masa angin kan, masa angin kuat tadi kan, kita kan sabar tengok kan. Ada rasa takut lah. Kalau guntur macam mana ni? Kalau contoh kan, belakang dah guntur dah, apa namanya, kita punya tempat Azula dah guntur sikit kan. Jadi antara tarbiyah kita kan, bila kita duduk dalam keadaan kita tak boleh buat apa-apa lah, maknanya hujan, ribut kan, ataupun kita terperangkap dalam apa-apa lah, banjir ke apa kan, benda yang mengancam. Masa itulah kita nak ingat, Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Qahar. Wahai Allah yang maha mengalahkan, wahai Allah yang maha perkasa, kasihanilah hamba-Mu ni. Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Qawi, yang maha kuat. Jadi kita nak rasa itu tentera Allah tu. Jadi hujan lebat, angin puting beliung, kita kata nampak macam-macam lah, gempur bumi, itu semua tentera Allah. Bila kita melihat yang itu, mungkin hati kita takut, terancam dengan keselamatan. Tapi bila kita ingat ni tentera Allah, kita tak takut. Allah bersama dengan tentera Allah, dan aku bersama dengan Allah, tak takut. Kalau sakit pun Allah bagi sakit. Allah nak bagi kita rasa sedikit daripada kan senjata tentera dia. Tiba-tiba kita terpelecuk jatuh, sakit. Terpelecuk ni kenapa? Gempur bumi. Kenapa gempur bumi? Allah nak suruh kita rasa kekuasaan dia. Kita rasa kekuasaan Allah. Jadi seorang hamba yang merasai kekuasaan Allah, dia tak takut. Dia tahu ada nyawa yang terancam dan dia cuba selamatkan diri dia. Memang Allah perintah dia suruh selamatkan diri, tapi maknanya hati dia tetap bersama Allah. Ya Jabbar, Ya Jabbar. Bila kita sebut Ya Jabbar tu maknanya apa? Wahai Allah yang maha mengalahkan, wahai yang maha mengalahkan, zat yang maha mengalahkan. Contohnya kan, Ya Jabbar, maknanya bila sebut Ya Jabbar, hati kita rendah sangat ke Allah. Ya Allah, aku ni hamba. Ya Allah, aku ni lemah. Ya Allah, aku ni tak tolong. Ya Allah. Jadi sebut Ya Jabbar, kita memuliakan Allah. Ya Jalal, kita memuliakan Allah. Kita rasa diri kita lemah, jangan tak rasa lemah. Kita sebut Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Qahar, Ya Qahar. Tapi kita rasa diri kita manusia, kita ada semua. Ada ni pun kita punya, tangan kita punya, mata kita punya, kaki nak lari kita punya, kita rasa kita punya. Jangan, kita rasa semua Allah punya. Kita rasa kita hamba. Ini mentauhidkan Allah. Ini mentauhidkan Allah. Jadi datanglah bala hebat, ini tentera Allah. Ya Jabbar, Ya Jabbar. Kita rasa rendah diri, kita rasa hina, kita rasa tak ada apa-apa, tak kuat. Masa itulah Allah tolong kita. Bila kita baca Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Malik, Ya Qudus sebagainya, tapi hati kita rasa kita manusia, kita kuat, kita hebat, kita tak rasa apa-apa. Tak ada apalah, tak takut. Kita rasa tak takut, bukan kerana kita tak takut sebab iman pada Allah tadi, bergantung pada Allah. Tak takut sebab kita hebat, maka Allah tak tolong kita. Kalau kena sakit, sakitlah, tapi Allah tak tolong. Tapi kalau kena sakit, kalau kita ada perasaan iman, mentauhidkan Allah, Allah tolong. Jadi dalam keadaan macam mana pun kita mentauhidkan Allah. Tapi kita nak tinggalkan perasaan yang sekarang ni kita tak rasa kita hamba Allah. Kita rasa kita punya diri kita ni, aku yang hebat, aku yang punya, aku yang cara. Kita tak rasa kita ni Allah SWT yang bagi segala-galanya kan. Ni hijrah. Jadi hijrah ni dia ada hijrah dari sudut akidah, daripada akidah yang rosak kepada akidah yang lurus. Hijrah dari sudut perasaan takut kepada makhluk, takut kepada murka Allah. Hijrah. Jadi bila hijrah berlaku, bila jihad berlaku, maka Allah akan memberi rahmat. Jadi ini perkara yang kita nak kena faham. Nombor satu pada hari ini, sifat-sifat yang mana rahmat Allah akan ada.
dan Allah akan mengampunkan kelemahan-kelemahan kita. Jadi sebab tu hijrah, dan hijrah ni maknanya kita meninggalkan segala keburukan kita. Jihad ni maknanya kita lawan segala kehendak nafsu kita, kehendak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham hijrah begini, kita faham jihad begini, maka dia akan berkembang, akhirnya akan berlaku tajdid akan berlaku satu pembaharuan. Dan di sinilah bermulanya kebangkitan. Jadi kebangkitan bermula daripada satu perasaan untuk melaksanakan hijrah dan berjihad pada jalan Allah. Satu ketika Ibnu Mubarak menulis surat kepada orang yang beribadah di Al-Haramain. Al-Haramain ni di tanah haram di Mekah dan Madinah. Kan? Dia orang ni sibuk dengan sembahyang, sibuk dengan tawaf, sibuk baca Quran di tanah haram. Kita sebut tadi satu amalan sama 100,000 kali ganda pahala di tanah haram di Mekah, 1000 kali ganda di Madinah. Maka sibuk dengan amalan sembahyang, tawaf. Sedangkan pada masa itu dah sampai seruan jihad fisabilillah, mempertahankan negara Islam. Maka berkata Ibnu Mubarak kepada orang yang sembahyang, orang yang tawaf, yang pentingkan ibadah tetapi tidak mahu melaksanakan hijrah dan jihad. Maka dia kata apa? Dia buat dipanjanglah dia punya dia punya syair itu. Dia kata, wahai pengabdi di Haramain, wahai orang yang beribadah di Haramain, kamu boleh beribadah sebagainya, tetapi kami berada di jalan jihad fi sabilillah. Sesungguhnya debu yang ada di bawah tapak kaki kuda ini lebih mulia daripada semua amalan-amalan kamu. Lebih mulia daripada semua amalan-amalan kamu. Kenapa? Sebab amalan sembahyang, puasa ratus ribu kali ganda, tapi masih amalan fardiyah, amalan sendiri untuk kita. Tapi hijrah wal jihad untuk umat dan kebangkitan. Jadi sebab tu tak semestinya duduk kat Mekah, tak semestinya. Tapi duduk kat Mekah tu bolehlah bantu kita nak bina kekuatan. Tapi nak duduk kat situ beribadah, kita rasa cukup dah? Tak cukup, 1/3. Hijrah wal jihad akan menyempurnakan amal tadi. Kenapa hijrah wal jihad akan menyempurnakan amal? Kita tengok apa yang berlaku hijrah wal jihad yang menegakkan din Allah di Madinah. Ketika zaman Nabi Nuh, Jami hijrah dan berjihad, tertegaknya agama Allah di Madinah, tertegaknya agama Allah kemudian di Mekah, dan akhirnya sampai kepada kita. Itu hijrah dan jihad, itulah yang memberi kekuatan umat tadi. Jadi pahalanya lagi berganda lagi, menyempurnakan amalan yang setakat sembahyang, puasa. Bukan kata sembahyang, puasa semua tak penting, penting, tapi dia tak sampai kesempurnaan. Jadi bila kita masuk tahun baru, kita kena rasa macam itu, kita kena faham macam itu. Sebab Allah jadikan kita untuk menegakkan khilafah Islam, bukan Allah jadikan kita untuk bermain-main. Sekadar buat apa yang kita rasa boleh buat, tak. Allah nak suruh kita tegakkan. Sebab itu yang kemuncak, kemuncak kepada Islam adalah jihad fi sabilillah. Jadi ini perkara yang jarang orang sebut. Kenapa jarang orang sebut? Bahaya kan, sebut pasal jihad ni ekstremis lah. Padahal jihad ni macam-macam jihad ni kan. Baik. Jadi mungkin nak sebut sikit sini, apa kata-kata kata-kata para ulama kita, muhakkikin yang kita kumpulkan. Kata-kata para ulama muhakkikin ni saya kumpulkan. Saya kumpulkan. Nota ni saya kumpulkan melalui huraian tersirat, huraian hadis-hadis akhir zaman yang tersirat. Sebab hadis akhir zaman ni sebenarnya banyak yang tersirat daripada tersurat. Kalau kita faham yang tersurat, samalah macam Yahudi faham yang tersurat. Jadi kita tak lebih daripada dia, tak lebih. Jadi nak kena lebih, kita kena faham yang tersirat. Tersirat nak tengok macam mana
hanya ulama yang ada basirah yang boleh melihat. Kalau tak ada basirah tak nampak. Kalau yang tidak berjihad, ahli subuh tak nampak yang tersirat. Jadi kata-kata para ulama, antaranya ada 3 jenis manusia yang akan melaksanakan tajdid. Ini kita kena belajar. Ini disebut bukan baru-baru ni, 30, 40, 50 tahun yang lepas. Ulama-ulama yang sebelum ni, dia kata apa? 3 jenis manusia ni berdasarkan pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil daripada kitab, salah satu kitab tu lah, Akhir Zaman. Tapi yang ini tak ada dalam tu kan. 3 jenis. Yang pertama, manusia yang akan melaksanakan tajdid, yang kita nak kena proses diri kita, iaitu mereka yang bersih hatinya dan hebat dengan teknologi. Bersih hati, hebat dengan teknologi. Ini zaman 40 tahun, 50 tahun yang lepas, bila kita sebut yang ini, teknologi, apa benda teknologi? Sebab tu antara negara Arab yang paling penting sekarang ini, antara negara yang paling penting kan, di dalam dunia ni ialah Saudi Arabia. Saudi Arabia ni kenapa dia penting? Sebab kat situ ada Mekah dan Madinah. Adanya Baitul Haram, Masjidil Haram dan Masjid Nabi, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dua-dua ni penjaga haramain dipanggil. 2 tanah haram. Yang ketiga di Baitul Maqdis. Jadi pastikan 3 tanah haram ini dikuasai oleh musuh. Dipastikan. Maka umat Islam tak akan bangkit. Macam mana cara salah satu yang dikuasai? Contohnya di Saudi. Saudi kan kaya, antara yang paling kaya di dunia Saudi lah, dengan minyaknya, dengan apa namanya, income dia ketika haji, umrah. Baru-baru ni pergi haji, tahu kami duduk jauh sikit lah, dekat 5 km daripada masjid. Tapi tanah haram lah, insyaAllah, cuma jauh. Nak pergi masjid, naik teksi pada saku, satu kepala diminta 100 rial. Perjalanan baru 5 minit je, 7 minit lah paling lambat pun. 7 minit dalam perjalanan, satu kepala 100 rial. Bayangkan musim haji je 7 minit. Lepas tu dah duduk, tak apalah, bila terpaksa tu pergi je, kita ambil lah juga, pasal kita ramai. Lepas tu kita pilih, akhir dapatlah yang murah sikit, dapatlah. Dari Masjidil Haram nak keluar pergi ke arah tempat tu lah, tak sebutlah namanya. Satu teksi, satu kereta tu kan, 1,000 rial. 1,000 rial. Perjalanan 7 minit je, 1,000 rial. Tengok kan dia, haram. Haram kan, 1,000 rial. Mami muskilah. Tak mau sombong. Kalau kita jadi driver teksi dekat Mekah, kaya lah masa hari haji, dapatkan permit dia berteksi. Satu kepala dia cas 100 ringgit, 100 rial. 100 rial dulu 100 ringgit, sekarang dah lebih kan? Jadi negara yang paling kaya tadi ada minyak lah dan sebagainya, satu batang skru pun dia tak buat. Satu batang skru pun tak ada kilang, satu batang skru kat sana. Maknanya orang Saudi ni teknologi dia kan sini. Ada seorang kawan, dia pakar bahagian IT, maka dia pergi jual produk lah, ada software, ada programming lah, jual dekat Saudi lah, dekat satu jabatan tu. Macam ni lah, macam apalah, programming lah, software lah, app ke apa kan. Dia kata dia jual kat situ, kemudian dia pasang, install, dia ajar lah cara. Memang simple, dia guna simple kan. Daripada mula dia install sampai sekarang dah 10 tahun dah dia bekerja dengan syarikat tu, bayar gaji sampai 10,000 untuk nak jaga app. Dia tak pandai nak install ke nak apa ke, malas dan bodoh. Inilah negara yang menjaga Al-Haramain. Orang ni macam tu. Tak semua, tapi majoriti.
Wallahu a'lam. Jadi yang pertama, kata ulama alim, orang alim kita dulu, orang yang bersih hatinya dan hebat teknologinya. Ini nombor satu. Maknanya bersih hatinya, maknanya hatinya sufi, hatinya ada tasawuf. Ada ulama kata tasawuf ni air lengkap. Ada orang ustaz kita sebut tasawuf ni ajaran air lengkap. Air bukan air saja, longkang. Bukan longkang yang busuk tu dia. Saya pernah jumpa dengan ustaz ni masa dia muda-muda dulu. Tawaduknya luar biasa. Tapi bila dah belajar tinggi sikit, cakapnya tu luar biasa juga. Kalau kita tak tahu, jangan cakap. Kalau kita tahu, cakap. Tasawuf ni suatu untuk pembersihan jiwa. Kita tidak nafikan ada yang sesat, tak nafikan. Tetapi segelintir kecil yang sesat, jangan kita pukul semua sesat. Bila kita kata semua tu longkang, dia patah balik pada kita pun longkang. Banyak orang yang cakap. Jadi kita nak sebut kat sini, dan ulama-ulama mengatakan orang yang nak bangkit akhir zaman, hatinya mesti bersih. Maknanya dia ada teknologi, dia ada kepakaran. Dia bukan orang biasa. Sebab tu bukan orang belajar agama sahaja dia akan tajdid, bukan. Orang belajar agama banyak hanyut. Kenapa? Dia banyak tak tahu, lalah dia ikut WHO. Dia ikut WHO. Tu punya apa tu? Gas. Tiba-tiba oh sini, kat sini. Oh tu, tak apa, ingat gas kat luar. Yang kedua, kata mereka, orang yang akan mentajdidkan ni yang bersih hatinya dan hebat kekayaannya. Maknanya dia kaya, dia infak, dia pemurah. Dia kaya, dia infak, dia pemurah. Orang kaya yang jiwanya bersih, maknanya dia ada harta, dia boleh bagi, dia boleh bagi. Ini orang yang akan mentajdidkan agamanya di akhir zaman. Dan sebab tu bagi orang kaya, orang yang kaya-kaya ni, yang bersih hatinya, kita nampak kan, air mata dia mudah mengalir. Tengok kan, maka dia membantu, bantu. Ini orang yang akan mentajdidkan agama. Yang ketiga, yang berdasarkan pada hadis juga, yang bersih hatinya dan hebat pengorbanannya untuk kemanusiaan atau manusia. Maknanya dia tak sanggup melihat sesuatu kelemahan, dia nak baiki. Macam mana kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan hadis yang atas tadi tu, ada hadis Nabi SAW, matan dia lah lebih kurang, apa kata Rasulullah kan, orang kaya yang ringan tangannya tetapi low profile, orang tak kenal dia. Ini orang yang akan melaksanakan tajdid di akhir zaman. Ini sebut ulama dulu, tapi ulama urai berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ketiga ini yang bersih hatinya dan hebat pengorbanannya kepada manusia. Sesuai Nabi kita apa, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaat kepada orang lain. Maka seorang pejuang yang mengutamakan ukhuwah. Jadi ukhuwah, maknanya orang yang nak bangkit akhir zaman ni, dia tak mudah bergaduh. Dia tak mudah bergaduh, tak mudah sisi faham, tak mudah cari gaduh dengan orang, tak mudah lekeh-lekehkan orang, tak mudah kan mencela orang, tak mudah berselisih faham. Dia cari jalan tengah, baik tak berdiam. Kalau berdebat perdebatan tu boleh menimbulkan ketegangan, dia diam. Walaupun dia benar, dia diam. Siapa yang nak berdebat, maka dia diam, maka Nabi gambarkan akan dibina oleh Allah rumah di dalam syurga nanti, di tengah syurga. Adalah hadis-hadisnya itu, au kama qala Rasulullah SAW. Jadi maknanya mereka yang sabar, mereka yang berkasih sayang dalam perjuangan. Hari ini apa kita nampak? Hari ini kita nampak kekuatan parti A bila parti B berpecah. Betul. Parti A akan kuat bergabung dengan parti B untuk pecahkan parti C.
Sebab tu yang keluar daripada ceramah semua keburukan parti yang lain satu. Tak kira parti Tupperware ke, parti apa ke, tak kira lah. Jadi kalau kita dengar ceramah-ceramah hari ni, banyak burukkan orang aja. Kenapa burukkan orang? Supaya orang manusia tadi ikut dia. Pecahkan pertubuhan-pertubuhan, pecahkan ukhuwah supaya ikut pertubuhan dia. Jangan ikut tu Ustaz Iblis. Jangan ikut Ustaz Iblis. Kenapa? Ada Iblis. Dia pecahkan ukhuwah dalam rangka nak masuk, panggil orang pergi pada dia. Jadi dia punya kumpulan dia nampak membesar, hasil daripada fitnah, memecah belahkan ukhuwah. Jadi orang yang nak tajrid, dia bukan macam tu. Tajrid dia membina kekuatan atas asas iman, tarbiyah, jihad, dakwah, dan kemudian ukhuwah terbina. Bukan burukkan orang. Minta maaf lah kalau dia terasa tak ada niat nak cakap pada siapa-siapa. Siapa makan ciri dia rasa pedas, itu je lah. Kita tengok ceramah politik hari ni kan. Tersebut politik lah dulu senang. Politik. Dia cakap semua keburukan orang tu supaya orang lain ikut dia, naik dia, sokong dia, pilih dia jadi ketua. Ini semua adalah fitnah yang berlaku pada hari ini bila kita tidak ada kekuatan prinsip. Jadi kita pun cakaplah keburukan dia. Jadi orang suka datang lidah kita pula memang jenis suka dengar keburukan orang. Apa cerita ni, best ni cerita ni, hebat cerita ni, best. Best cerita ni, apa cerita ni? Cerita pasal orang tu ni, cerita keburukan ni. Betul ke? Ni kena forward ke ni? Ni kena apa? Sampaikan. Subhanallah. Kita membina kekuatan kumpulan kita dengan kita memecah belahkan kumpulan orang lain supaya orang lain ikut kita. Yang ini arus Dajjal. Arus Islam, arus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Proses kenalkan dengan Allah, bina iman dan kesedaran, bersihkan hati, bina ukhuwah, berkembang. Itu proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita tengok, ni dah okey ni, kita sampaikan cerita ni. Tengok contohnya kan, tuan guru kita banyak kena macam-macam. Ada je, dia pusing sini, pusing sana kan. Jadi adakah perkara yang dilakukan itu perkara yang baik? Itu sebenarnya adalah kan, dia kata propaganda Zionis. Macam itulah. Dia nak kalahkan umat Islam. Dia sebutlah umat Islam ni pengganas. Dia sebutlah ajaran sesat. Dia sebutlah macam-macam supaya orang semua tak ikut orang Islam, takut dengan orang Islam. Peristiwa 9/11 kan, peristiwa World Trade Center kena bom kan. Saya ingat lagi sebelum World Trade Center kena bom, masa itu peperangan Iraq. Kalau kita ingat peperangan Iraq 1997 kalau tak silap. Peperangan Iraq ni dipropagandakan Saddam Hussein ni setan terbesar di dunia. Dia bunuh orang dia sendirilah, rakyat dia sendiri dia bunuh lah apa. Memang dia ada bunuh orang lain kan. Dia besarkan. Jadi bila portray image Saddam Hussein, Islam datang sekali. Jadi mangsa apa? Saya ingat lagi masa tu kawan-kawan perempuan kita, kawan-kawan wanita kita yang berbelajar dekat luar negara tu, yang pakai tudung ni, ada satu kisah. Salah seorangnya rapat lah, dia naik bas, orang putih tarik dia tudung, dia pengganas, go back to your country, balik kau, we don't need you here, go, dia tarik tudung, dia tarik baju semua. Bayangkan itu. Sampai satu peringkat terpaksa setiap wanita student yang ada tudung ni nak balik, kalau balik malam daripada library, terpaksa minta escort daripada security. Terpaksa, kalau tidak akan ada macam-macam. Ada seorang ni kena pukul sampai jadi bengong.
Dia tengah buat laundry apa ni? Lobby yang sendiri punya tu, kan? Dia datang sekumpulan pelajar-pelajar juga, pelajar universiti. Datang-datang macam mabuk-mabuk sikit lah. Pukul sampai jadi bengong. Kepala dia bengong, tak boleh belajar, balik Malaysia. Kami pula dekat New York pada masa tu kena jaga masjid. Sebab dah ada masjid yang kena balik dengan molotov tu. Yang bakar tu, taruh api, minyak kan, kaca lah, balik. Bila pecah kaca tu, api tu merebak. Ada masjid kena bakar. Saya ingat lagi, lepas solat isyak, imam tu kata apa? Assalamualaikum brothers, it seems that the situation is getting worse. Keadaan semakin teruk. So we need some volunteers to safeguard the house of Allah. Jaga rumah Allah. Who can volunteer? So saya masa tu Presiden pelajar Malaysia, kumpul Malaysia. Kita buat jadual. Sebahagian jaga hari ni, sebahagian jaga hari ni. Jaga. Duduk kat dalam, tak boleh duduk luar. Duduk tak boleh dalam. Luar nanti saya kalau dah di-kidnap. Di-kidnap pula kalau duduk luar. Kita duduk dalam. Tapi kita tengok setiap kereta lalu apa kat luar, kita tengok. Sebab apa? Dia boleh baling benda tu. Boleh baling tu kan. Ataupun dia serang. Kalau duduk luar seorang-seorang apa, dia tengok orang Islam, pakai kopiah lagi lah, dia kidnap. Jadi banyak masa tu lah, masa perang Amerika dengan Iraq tu, dekat Amerika teruk. Bayangkan. Dia bayangkan orang Islam ni ganas, orang Islam ni jahat. Macam gitu, sampai terpaksa pertahankan masjid pada masa tu. Jadi sama juga lepas tu 9/11, peristiwa World Trade Center. Tapi akhirnya kan, orang Amerika ni dia tengok balik orang Islam bagi lepas dah reda-reda sikit tu, mula tengok Quran. Ramai masuk Islam. Rupanya kena tipu. Bush declare apa? Al-Quran Book of Terrorist. Bush, Al-Quran Book of Terrorist. Dia declare. Jadi mana tak rakyat Amerika kan, benci dengan Islam. Tapi selepas peristiwa 9/11 tu, lepas tu kan, jadi orang Islam pula, dulu orang Islam duduk kat masjid je, tak campur orang sekitar. Sebab sekitar kan ada arak lah, ada zina, macam-macam. Jadi kita duduk dalam. Lepas peristiwa Iraq ni, kita kata kita kena bergaul dengan semua orang jiran kita, supaya dia kenal kita siapa. Jadi mula bergaul. Di dakwah berjalan, lagi kuat berjalan. Akhirnya ramai masuk Islam. Ramai. Saya ingat ada seorang tu, orang kulit hitam. Masa tu saya diamanah jadi amir kepada komuniti kat situ, masyarakat Islam kat situ. Dia datang masuk Islam, tapi dia ada AIDS, HIV lah, AIDS, semua jenis, semua dia ada kat dia. Tapi dia masuk Islam. Jadi orang nak pergi kat dia pun takut, sebab ada macam-macam penyakit ni kan. Tapi kita Islamkan dia kan. It's okay brother, it's okay, I know. Dia tahu orang takut kat dia. Nak salam takut, nak salam peluk-peluk, ada AIDS. Bayangkan kalau kita tahu kita ada AIDS, apa kan boleh kan? Nak peluk salam, kalau kita kan masuk Islam pun salam peluk kan. Dia semua dia. Lepas tu saya panggil dulu. Masuk bulan Ramadan, bulan puasa, nak iftar jama'i, iftar ramai-ramai, buka puasa. Datang dekat masjid, tengok. Seorang pun tak pelawar, dia duduk makan sekali. Semua pakat takut. Dia pun tengok, dia nak makan, puasa. Orang putih boleh belajar, orang kulit hitam, negro lah, boleh belajar puasa. Saya tengok semua orang pakat takut. Lepas saya kata, saya minta satu dulang, let's come eat together, let us eat together. Oh, dia makan dengan Amir pada masa tahun. Jadi bayangkan dalam keadaan macam itu, Allah terbalikkan. Orang putih masuk Islam, orang negro masuk Islam, orang Amerika. Kenapa? Kerana perancangan Allah. Tapi setelah berlaku, sebab itulah di akhir zaman ini, orang yang akan berjuang dan tajdid itu ialah yang pertama, orang yang bersih hatinya. Itu al-qalbun zaki, al-aqlu wa'i, al-fitrah salimah. Kemudian dia ada kesabaran, dia sabar. Duduk dengan orang yang berjuang, duduk dengan pendakwah, dia sabar. Dia tak ambil tindakan tergesa-gesa, percaya melulu, semua benda jahat aja, semua benda buruk aja.
Tak ada dah baik dah, semua buruk je. Semua yang disebut buruk berlaku. Dia tak mudah percaya. Kenapa? Dalam hati dia ada iman, ada baik sangka, husnudzon. Jadi akhirnya kita lihat kesedaran yang begini dengan kebersihan hati inilah yang akan mentauhidkan Allah, dan Allah akan memberikan ikatan kasih sayang. Akhirnya kita akan menang, insya-Allah. Itulah sekadarnya pada malam ini untuk kita ulang kaji tentang al-hijrah wal jihad fi sabilillah. Banyak lagi benda yang kita nak kena kongsikan, insya-Allah. Nanti kita akan sambung pada masa-masa yang akan datang. Jadi malam ni kita kena fahamlah, bila kita baca ayat surah Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu. Amanu ni beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maksudnya iman ada amal dia. Jadi amal yang kita buat ni amal iman. Maka ni baru 1/3. Wallazina hajaru, dan orang berhijrah. Hijrahnya ada amal dia. Hijrah ada sedut hati, buang nafsunya yang kotor, yang jahat tadi, dosanya. Hijrah ada amalan dia. Kan, wallazina hajaru. Ni 2/3. Wajahadu fi sabilillah, dan yang berjihad perjalanan Allah, tegakkan sistem Allah. Ini 3/3. Jadi bila 3 prinsip ini berjalan, barulah kita akan menjadi insya-Allah sebahagian daripada maksud hadis, innallaha yab'atsu li hadzal ummah. Sesungguhnya Allah akan membangkit ke atas umat ini setiap 100 tahun, mayujadidulaha dinaha, mereka yang akan mentajdidkan agamanya. So orang yang ada prinsip ni, iman amalan dia, hijrah amalan dia, jihad amalan dia. Jadi bila komplit 3 perkara ni, barulah kita faham. Jadi untuk faham 3 ni, kita perlu kepada tarbiyah. Tarbiyah yang tersusun daripada murabbi yang telah pun ditarbiyah, bukan daripada tuan guru yang tak ditarbiyah. Jadi ada yang ditarbiyah dengan ilmu semata-mata. Baca kitab boleh, tapi bila amal belum tahu. Sebab tu ada saya pergi ke Kelantan, jumpa dengan tuan-tuan guru besar ni, besar, memang hebat-hebat, termasuklah baba-baba yang terkenal. Jumpa, bincang tentang akhir zaman. Alhamdulillah mereka bersama kita. Kemudian bila ada seorang ni dah lama dah, dekat 20 tahun lebih duduk bersama dengan satu baba ni, madrasah. Dia pun datang dekat sebab tengok baba tu rapat, baik kan. Dia kata, ustaz, boleh tolong tak? Kenapa? Saya nak balik ke Selangor, saya nak buka madrasah kat sana. Nak buka madrasah. Saya dah duduk dekat 30 tahun, 20 lebih tahun dengan baba ni lah. Boleh tak tolong cakap dengan baba, bagi saya. Kenapa? Baba tak bagi saya buka madrasah sampai sekarang. Dah 30 tahun, dekat 30 tahun duduk bersama baba. Dia nak buka madrasah, bukan nak buka madrasah nak mengajar, nak buka madrasah je. Mengajar boleh panggil ustaz lain, tuan guru lain. Tak, baba tak bagi. Kamu duduk sini. Nampak? 30 tahun talaki dengan baba tu. Baba tak lepaskan. Kenapa? Dia belum lagi betul-betul duduk dalam tarbiyah. Tak sampai lagi. Dia datang jumpa saya, bisik-bisik kan, kita sama-sama duduk Selangor ni kan. Baiklah, nanti ustaz tolong saya lah. Nampak baba suka dengan ustaz ni. Ustaz cakap mesti dia nak ni. Apa dia? Tolong cakap baba, saya nak buat madrasah dekat Selangor. Dia ada duit, orang ada duit, duduk situ kan. Jadi kenapa tak boleh? Baba tak bagi. Saya dah minta banyak kali dah, baba tak bagi. Jadi baba tu tengok dia cakap ni, baba dia jeling. Itu baba dia jeling tu, maknanya dia dah bagi jawapan dah tu. Dalam tarbiyah yang sebenar, dia bukan hanya sekadar belajar. Kita dah lama dah bersama, dah 2 tahun dah. Sepanjang PKP ni kita dah bersama-sama, dah banyak tamrin kita datang. Kita dah pandai, belum tahu. Saya tengok orang tu dengan serban dia, dengan jubah dia, dengan janggut dia. Saya ingat dia dah baba, dia malah baba kan. Ni mesti orang yang apa? Orang tuan guru ni datang dekat. Pasal baba yang paling besar sekali, yang tu, yang paling banyak orang semua hormat lah. Dia paling besar. Dia, masa saya bagi presentation tu,
Ini tempat apa, macam itu kan, komputer sini. Dia duduk sebelah, dia tengok, dia perhati. Setiap kali saya sebut, dia pause, dia baca hadis. Saya baca cakap sikit, dia pegang, dia baca hadis. Inilah yang Tuan Guru kami ajar ketika saya di Mekah berbelas tahun. Inilah yang dia ajar. Sekarang ini yang kita nampak. Yang ini dia kata ilmu tajdid, dia kata. Kemudian dia kata sepanjang pembelajaran saya, yang saya tahu tuan-tuan guru saya di Mekah beritahu kat saya, mujaddid tu bukan seorang, ramai. Cuma Imam Mahdi seorang. Jadi ini adalah ilmu tajdid, dia kata. Ilmu yang kita, akhir zaman kita, yang ada solusi ni, yang ada penyelesaian ni, disebut ini tajdid. Saya pun tak pernah terfikir benda tu. Dia sebut macam tu. Itu yang bapa-bapa lain boleh sebut. Ya. Tapi alhamdulillah respon. Dia sebut kat sini bukan pasal bapa tu, nak sebut pasal seorang anak murid ni. Rupanya anak murid dah tua dah. Saya ingat dari kat 60 tahun umur dia. Tak lepas buat madrasah. Sebab dari sudut tarbiyah belum sampai, dari sudut qalbun zaki belum sampai. Jadi bapa dia tahu lah. Dia tengok anak murid dia tahu, dia kenal. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita nak kena duduk dalam tarbiyah. Baru kita faham, baru kita nampak ayat-ayat Allah ni, oh disusun begini. Kalau tak, kita tak nampak. Kalau kita belajar universiti, tak nampak belajar universiti. Bila kita cerita balik, tak nampak. Contoh. Sikit lagi. Masa bila kita boleh menang? Apa sifat kita menang? Tak kira lah tahun ni ke, tahun depan ke, kalau sifat ni ada, Allah bagi kita menang. On the spot Allah bagi kita menang. Apa dia? Yang paling penting sekali, maknanya iman, tarbiyah, JDT, semua itu penting lah. Tapi yang paling penting, asbab kemenangan. Asbab kemenangan ialah bersatunya seluruh orang yang beriman, yang benar berjuang. Bersatu semua. Habis hari ini ramai orang beriman tak bersatu. Tak bersatu, iman ada masalah. Iman ada masalah. Contoh, zaman Nabi SAW, Allah bagi kemenangan sebab semua orang beriman bersatu, berjuang sekali di bawah Rasulullah SAW. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi, daripada Morocco, Maghribi, daripada barat sampai ke Parsi, sampai ke India, sampai ke Iran, Parsi, bergabung, baru boleh kalahkan tentera salib. Zaman kita, Afghanistan, mula-mula berpecah etnik dia, 7 tribe besar. Datang Abdul Azam, Syekh Al-Syahid Abdul Azam bersama dengan Zainab Al-Ghazali dan beberapa orang lagi, menyatukan. Bila dah bersatu, orang tempatan, masuk mujahidin daripada luar, masuk Malaysia lah, mana masuk semua, baru Allah bagi menang, kalahkan Rusia, USSR. Bosnia pun sama, kena sembelih orang Bosnia. Saya ada pelajar-pelajar dulu daripada Bosnia, belajar dekat UAE. Dia cerita kena sembelih, satu kampung kena sembelih. Yang laki-laki dikumpulkan satu tempat, yang perempuan tempat, kan? Yang laki-laki dia buka seluar semua. Siapa yang bersunat, dia bunuh. Maknanya Islam. Yang perempuan, dia bersihkan, dia perkosa, bunuh. Jadi nak sebutkan sini, kan? Habis, sehinggalah tiba-tiba datang mula orang Islam daripada seluruh dunia masuk. Ada sebagai NGO, ada sebagai mujahidin, sebagainya masuk. Baru Allah bagi menang kat Bosnia. Allah bagi Bosnia bebas. Jadi kita hari ni duduk kat Malaysia, kita fikir Malaysia, perjuangan Malaysia. Thailand, fikir Thailand, perjuangan Thailand. Indonesia, fikir nak lawan demi kerajaan ni apa ke, nak Indonesia. Jadi selagi kita mengambil sempadan yang dibuat oleh penjajah sebagai perjuangan kita, maka selagi itulah kita tidak akan menang. Sebab itu yang dibimbang bersatunya umat, di mana tidak kira sempadan mana, Malaysia ke, Thailand ke, Brunei ke mana, bila bersatu umat, maka disitulah Allah akan bagi kemenangan. Siapa yang boleh menyatukan umat? Al-Imam Al-Mahdi.
Tapi sebelum dia datang, kena prepare dulu, bersedia dulu. Kalau tak, kita sama kita pun dah bergaduh, macam-macam tuduhan, buruk sangka, su'uzan. Sama kita pun dah banyak su'uzan. Macam mana kita nak bersatu dengan alamiah? Tak ada chance. Ini disiplin, intibat, disiplin yang ada pada pejuang-pejuang akhir zaman. Hati mereka lapang, bersih bersama sahabat dia. Tak ada cakap buruk pada sahabat dia. Tak ada menghina, mencela, apa lagi memecah belahkan orang Islam. Jadi kalau ada sifat-sifat, mari kita masih jauh, marilah kita bertaubat kepada Allah. Sama-sama kita bertaubat. Tidak ada orang yang perfect, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang ada kelemahan. Ini bukan sindiran, ini bukan celaan, ini hanyalah tazkirah, peringatan untuk diri kita sama-sama, supaya kita tidak sama-sama mengikut arus yang dibentuk oleh jahiliah hari ini. Kita tengok sepadan kita, geng kita, kumpulan kita, pertubuhan kita, bangga dengan pertubuhan kita. Kita dah buat, ada jamaah kita, ada parti kita, bangga kita lekehkan orang lain. Maka pada masa itu kita telah memecah belahkan umat, dan maknanya kita mengikut arus. Bahaya, tipu daya Dajjal sangat halus, sangat halus. Kita tak perasan, kita dah duduk dalam perancangan dia. Marilah sama-sama kita rendahkan diri kita pada Allah. Marilah sama-sama kita bertaubat. Sama-sama kita mohon ampun pada Allah. Sama-sama kita membina perasaan kasih sayang ukhuwah. Sama-sama kita membina kerjasama dalam segala hal. Kerana Allah SWT tidak memerlukan kita, kita yang perlukan Allah. Perjuangan Islam tak perlukan kita, kita yang perlukan perjuangan Islam. Jadi kita nak kena kembali balik kepada landasan yang betul, al-iman wal ukhuwah wal jihad fi sabilillah, secara jama'i, secara bersama-sama. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Ada persoalan ke? Tambahan? Ada apa-apa? Ada apa-apa nak tanya-tanya ke? Oh, ada satu berita baik. Baru ni saya pergi ke Mekah, berjumpa dengan beberapa orang di Mekah lah. Jadi salah satu berita baiknya, insya-Allah ada jalan kita nak hantar anak-anak kita, tapi taklah kecil macam ni, besar sikit lah, untuk belajar Quran dan talaqi di Mekah, Masjid Haram. Kita boleh minta visa khas duduk di sana. Jadi anak-anak kita yang remaja-remaja sikit lah. Jadi kita akan communicate dengan imam-imamnya. Alhamdulillah kita dah ada saluran. Saya jumpa dengan orang yang boleh ni, insya-Allah. Jadi kalau Allah izin, anak-anak remaja kita ni kita hantar ke sana kan, untuk belajar Quran. Kalau boleh yang bersanad. Yang bersanad ni maknanya yang ada sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di samping itu akan, kalau bila dia dah matang sikit, baru boleh belajar ilmu yang lain lah, fiqh dan sebagainya. Tapi di Masjid Haram sendiri ada banyak talaqi, banyak guru-guru talaqi dalam pelbagai lah. Kalau yang dah tua-tua macam Eddie pun boleh juga, boleh apply. Jadi kita alhamdulillah kita dah ada saluran kita boleh buat. So anak-anak kita ni kan, kita ajar benda basic Quran. InsyaAllah bila dia dah menengah sikit, kita boleh bawa dia ke Mekah. Mekah di sana kita dudukkan kat satu tempat ke apa ke kan, kita kena sediakan lah semua sekali. Dia tak tanggung lah. Tapi kalau syekh tu dah sayang ke anak kita, dia jamin anak angkat, tu dah settle semua. Dah. Kemudian dia akan ajar bahasa sekali. Ini bukan yang kelas yang formal yang ada ni. Yang formal pun ada juga. Jadi dia boleh dapatkan visa khas untuk anak-anak. Kemudian kita pesan anak-anak kita ni supaya dia doakan untuk kita kan, supaya kita pun boleh dapat datang sana sekali kan. InsyaAllah. Ni satu berita baik lah, InsyaAllah. Alhamdulillah, bila duduk haji baru ni banyak benda dapat lah. Antaranya benda-benda berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita,
Mudah-mudahan Allah terima amalan kita yang sikit ni, yang tak ada apa-apa. InsyaAllah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim wa lakum. InsyaAllah kita baca doa Rabbikah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik. فواسك اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شات في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.